Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afnan Muttaqim bin Aswadi bersama dengan Zorih Lutfi akan menerangkan mengenai kerja kami, iaitu bertajuk kelebihan politik Islam. Okey, pertama sekali mengenai pengenalan politik Islam. Politik dari sudut makna asas ialah urus takbir. Ia merupakan perilaku manusia dalam mengurus sesuatu urusan bagi mencapai sesuatu tujuan. Secara spesifiknya, politik yang difahami secara langsung diminda dalam kerangka semasa ialah kuasa pemerintahan dan pentadbiran negara. Ia yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dalam segala aspek. Tanpa kedudukan politik yang stabil dan sistematik, sesebuah negara atau masyarakat pasti akan kacau dan hancur. Seterusnya, politik dinisbahkan pada sifat Islam tidak boleh lari daripada 3 perkara, iaitu panduan dari Al-Quran dan As-Sunnah, pertimbangan maslahat dan mudarat pada neraca syarak, bukan nafsu emosi, dan mendaulatkan agama, menegakkan syariat sebagai punca kuasa bagi merealisasikan kejayaan di dunia dan akhirat kelak. Okey, seterusnya bagaimana tertubuhnya politik Islam. Okey. Pertama sekali, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menegaskan bahawa setiap orang adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Lazimnya kepimpinan tidak dapat dipisahkan dengan politik atau kuasa, kerana dengan gabungan kedua-dua perkara itu akan menghasilkan natijah yang baik dan lebih sempurna. Kepimpinan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan Islam telah menjadi rujukan penting dalam dunia sains politik dari dulu hinggalah ke hari ini. Okey. Di Madinah, iaitu di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundangan Islam yang komprehensif. Corak kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam pembentukan negara Islam, iaitu pimpinannya yang penuh disiplin. Sebagaimana yang diketahui umum, bangsa Arab sebelum kedatangan Islam berada dalam keadaan huru-hara dan pertelingkahan sering berlaku, kerana pada ketika itu tidak ada kerajaan ataupun pemerintahan yang teratur dalam mengendalikan hal ehwal pentadbiran mereka. Namun apabila baginda dilahirkan dan menerima tugas Islamiah, baginda mengubah corak pemerintahan tersebut secara beransur-ansur, dan baginda telah mengatur satu pemerintahan yang lengkap dan sempurna. Hal ini dapat menyimpulkan kepimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW telah membentuk satu pembentukan negara Islam pertama dan titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam, bahkan sejarah politik dunia pada masa kini. Okey, seterusnya ciri-ciri politik Islam. Pertama sekali, ketuanan syariah. Ia merupakan panduan dalam menjalankan politik, seperti mana undang-undang yang dapat menundukkan masyarakat dan pentadbiran tidak boleh lari daripada prinsip agama, kerana perundangan ini berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ialah keadilan. Ia merupakan tuntutan asas dalam pemerintahan. Agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundangannya. Seterusnya adalah prinsip kebebasan. Jadi maksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan bagi warganya untuk dapat melaksanakan kewajipannya sebagai warga negara, iaitu beliau berhak memilih sesuatu yang baik atau bebas berfikir, kira mana dia mempunyai hak ke atas sesuatu tersebut. Seterusnya adalah musyawarah ataupun syura. Dalam prinsip perundangan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang amat penting. Artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Hal ini akan menyebabkan syura ini akan menjamin keselesaan dan menjamin kesamarataan ke arah negara yang maju. Seterusnya, akhir sekali adalah prinsip persamaan, iaitu yang membawa maksud
Setiap individu dan masyarakat mempunyai hak yang sama dan juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan bertanggungjawab dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi asal-usul bahasa dan keyakinan. Okey, itu saja dan disambung oleh Zorif pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan pada kelebihan sistem politik Islam. Setelah saudara Afnan menerangkan mengenai ciri-ciri politik Islam, maka dengan ciri-ciri tersebut kita boleh sama-sama kupas untuk topik yang seterusnya, iaitu kelebihan. Jadi antara kelebihan yang terdapat dalam politik Islam adalah politik Islam ini dapat menjaga keamanan daerah-daerah, terutamanya masyarakat yang beragama Islam, agar dapat hidup dalam keadaan aman dan damai serta mampu melaksanakan hukum hakam yang ditetapkan syarak demi melindungi hak-hak manusia sejagat. Jadi situasi ini kita boleh lihat contoh pada sejarah terdahulu, iaitu Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang menyelamatkan seorang muslimah yang ditawan dan kehormatannya dicabul oleh tentera Romawi di kota Amuriah. Maka dengan itu Khalifah Al-Mu'tasim ini segera mempersiapkan tenteranya dan melancarkan perang ke atas kota Amuriah. Selain itu, politik Islam juga memiliki konsep keadilan atau nilai kemanusiaan, di mana tak kira bangsa, agama dan seumpamanya yang terdapat dalam kalangan masyarakat, masing-masing akan mendapat proses pengadilan yang saksama atau seimbang oleh kerajaan. Contoh yang boleh dijelaskan daripada isi ini, di mana ketika Sultan Bayazid II, yang mana beliau telah menyelamatkan seramai 1,500 pelarian Yahudi daripada kekejaman Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang menakluki Andalusia. Lalu mereka kuasa jahat ini memaksa orang Islam dan Yahudi agar menukar agama mereka kepada Kristian. Maka dengan pengkabaran berita ini, Sultan Bayazid II terus menghantar tentera laut beliau bagi membawa pulang mereka yang tertindas di Turki, yang tertindas dibawa pulang ke Turki untuk diberi perlindungan dan hak yang sama seperti rakyat yang lain. Kelebihan yang terakhir, di mana di dalam suatu politik adanya sistem seperti pengurusan pengutipan cukai, maka dengan wujudnya sistem politik Islam ini, ia sangat membantu kerajaan bagi memudahkan mengendali urusan pengutipan cukai yang mana ditetapkan oleh syarak, maka sekaligus memberi konsep kesamaan di antara masyarakat. Contohnya, jikalau suatu pentadbiran negara tidak menjadikan politik Islam sebagai tapak asas pemerintahan, hal ini sekaligus menjadikan negara tersebut kucar-kacir dari sudut kesefahaman masyarakat, sama ada sesama kerajaan maupun sesama masyarakat sendiri. Contohnya apabila tiadanya kecaknaan pemimpin terhadap golongan miskin, apabila golongan miskin ini dipaksa untuk membayar sebarang cukai bersamaan dengan nilai bayaran golongan yang berduit. Hal ini ditumpukan kembali apabila pemimpin yang tak mahu menegakkan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, di mana mereka biasanya akan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu hak, sedangkan hak tersebut bukanlah hak atau kepunyaan diri mereka. Baik, topik yang seterusnya kita lihat perbezaan politik Islam dengan bukan politik Islam. Jadi kita pergi pada dari sudut ta'rif, di mana kita lihat pada politik orang barat terlebih dahulu, di mana mereka menyatakan ta'rif politik ini berdasarkan pandangan D.D. Raphael, iaitu apa sahaja mengenai negara adalah politik. Manakala Karl W. Dash menyebut bahawa disebabkan politik adalah berhubung dengan aspek penentuan keputusan mengenai tata cara awam, maka ianya adalah berkaitan terutamanya dengan
kerajaan. Jadi semua ini Barat memandangkan politik adalah sebuah kuasa pemerintahan. Hal ini berbeza sekali dengan pandangan politik Islam, di mana Islam meletakkan politik ini ialah menjaga urusan umat di dalam dan di luar negara dengan cara yang tidak menyalahi syariat Islam. Jadi politik Islam ataupun siasat syariah tidak hanya terhad kepada apa yang disebut oleh syarak sahaja, tetapi yang pastinya diisyaratkan agar tidak menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' dan kaedah-kaedah syarak serta dasar-dasar amnya. Selain itu, politik Barat juga menggunakan konsep imperialisme, kemiskinan dan juga kezaliman dalam bentuk pentadbiran mereka, di mana ciri-ciri ini adalah untuk menindas rakyat mereka, menjajah tanah dan juga mengambil sumber kekayaan bumi, bertentangan dengan pandangan Islam, di mana sebaliknya politik Islam berdiri di atas manhaj ataupun metodologi kenabian, di mana para nabi membentuk hubungan kesatuan dan keadilan buat seluruh rakyat di bawah kepimpinan negara Islam. Baiklah, yang terakhir, perbezaan dari sudut akidah, di mana sistem politik Islam sangat berbeza dengan sistem politik jahiliah, di mana politik Islam meletakkan dasar akidah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Keyakinan ini di mana bahawa Allah sahaja adalah satu-satu tempat untuk kita memuja, memuji, memohon pertolongan dan menyerahkan kepatuhan. Sebaliknya, masyarakat jahiliah berdiri di atas dasar bahawa sesama manusia ini suka untuk dipuji, dipuja dan diminta pertolongan, hatta sehingga menimbulkan ataupun mewujudkan perkara yang taghut, di mana pemimpin melampaui batas sehingga menuntut ketaatan dari para rakyat dan pengikut di bawahnya. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.